Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di Simpur Pagi pada hari ini Sabtu 7 Mac 2020 Masihi bersamaan dengan 12 Rejab 1441 Hijriah. Bersama saya Bashrin Bahrin dan rakan tugas saya pada pagi ini Nabila Abdullah. Apa kabar Bashrin? Alhamdulillah baik-baik saja. Nabila pula? Alhamdulillah baik-baik juga. Alhamdulillah. Tapi kan Nabila, seperti yang kita tahu bahawa isu hangat sekarang mengenai penularan virus COVID-19 Ya. pada masa ini sudah menjadi amaran kepada kita dan juga penonton di luar sana untuk sentiasa berhati-hati walau di mana saja kita berada, menjaga kesihatan dan kebersihan masing-masing. Ya, betul tu Bashrin. Tetapi Alhamdulillah, seperti yang kita maklum, Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi kerajaan maupun swasta telah pun bekerjasama dalam membantu masyarakat kita sentiasa berwaspada dalam penjagaan kesihatan. Betul. Jadi kita melalui penyebaran informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat kita. Ya, betul tu Nabila. Jadi kepada anda penonton di luar sana, jagalah kesihatan masing-masing. Betul. Baiklah Nabila dan juga penonton di luar sana, sebagai pengetahuan semua bahawa segmen yang kita ada pada hari ini adalah segmen dakwah, segmen kewangan, sorotan inspirasi diikuti dengan segmen kesihatan dan seterusnya adalah segmen glam. Sebagai segmen pembukaan rancangan kita pada pagi ini iaitu segmen dakwah, kita akan menelusuri dengan lebih lanjut mengenai dengan kelebihan surah Al-Kahfi. Dengan itu, kita akan menjemput tetamu jemputan pertama kita pada hari ini iaitu Ustaz Awangku Muhammad Amirul bin Pengiran Haji Metasin yang juga merupakan seorang belia masjid yang aktif Nabila dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. So, pertama sekali kami pihak daripada Simpur Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Tuan kerana berkesudian untuk hadir bersama kami di pagi ini untuk mengongsikan mengenai kelebihan surah Al-Kahfi yang mana ianya insyaAllah akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita di studio dan juga khususnya penonton kita di luar sana. Jadi mungkin Ustaz boleh memperkenalkan diri dahulu dan seterusnya mengongsikan perincian mengenai surah Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Awangku Muhammad Amirul Amin dan saya mulakan dengan apakah itu surah Al-Kahfi. Ayat Al-Kahfi ini bermula daripada ayat Huwa dalam bahasa Arab. Surah Al-Kahfi ini di dalamnya mempunyai 3 perkara. Jadi 3 perkara tersebut ialah ia yang menceritakan tentang kisah-kisah Ashabul Al-Kahfi, kisah-kisah Zulkarnain dan tentang roh. Surah Al-Kahfi ini diturunkan kepada kita supaya ia dapat menjadi benteng keimanan seseorang dan mengingati kita untuk tentang agama di akhir zaman ini. Jadi saya dapat petikan daripada 2 ayat awal surah Al-Kahfi yang bermaksud Alhamdulillahillazi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iaitu segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Ini mengatakan Islam dan Al-Quran itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Dan yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazi ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Maknanya bahkan keadaannya tetap benar menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran ataupun janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya daripada Allah dan memberi berita gembira kepada orang yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka boleh balasan yang baik. InsyaAllah. Wah, sangat bermanfaat ya Ustaz. Di samping itu, bolehkah Ustaz huraikan apa kelebihan surah Al-Kahfi Ustaz? Ya, baiklah. Jadi, apakah kelebihan surah Al-Kahfi? Membaca surah Al-Kahfi ini mempunyai banyak kelebihan, terutamanya bila dilakukan pada hari Jumaat. Dari tafsiran riwayat Al-Darmizi, ia ada 3 kelebihan, iaitu pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, niscaya cahaya akan meneranginya di antaranya hingga ke Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Dan insya-Allah diampunkan dosa-dosanya. Manfaat yang kedua ialah barang siapa yang membacanya pada hari Jumaat,
Nescaya cahaya akan meneranginya selama 8 hari, iaitu dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang berikutnya. Maknanya insya Allah terpeliharalah ia daripada segala kecelakaan dan dijauhi daripada fitnah. Dan yang ketiga, barang siapa yang menghafaz 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, maka terlindunglah ia daripada dajjal dan fitnahnya. Oleh itu, kita hendaklah mengambil manfaatnya dengan membaca surah ini dan menanamkannya di waktu harian. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan, hidup kita akan dipermudahkan, dan semoga dijauhi daripada tipu helah dan fitnah dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga ia akan menambah sedikit sebanyak ilmu, bukan saja penonton yang berada di studio ini, tapi juga di luar sana. Alhamdulillah. Ini juga memberikan kesedaran kepada kita sebagai umat Islam untuk bukan saja mengamalkan surah Al-Kahfi ini, tetapi juga ayat-ayat suci Al-Quran yang lain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz. Oh ya Bashir, mengenai dengan surah-surah bermanfaat ini, saya juga pernah terbaca bahawa mengamalkan surah Al-Waqi'ah boleh menjemput rezeki. InsyaAllah mungkin mulai hari ini kita boleh sama-sama mengamalkan surah Al-Waqi'ah ini untuk kebaikan kita sendiri, ya. Ya, saya juga pernah membaca mengenainya, Nabila. Bicara soal rezeki yang berkait dengan kewangan ini, di segmen seterusnya pula akan membincangkan mengenai kewangan, di mana kita telah menjemput Tuan Hadi Zulhikman, iaitu seorang pegawai kewangan yang akan menerangkan mengenai dengan plan-plan insurans yang ada di negara kita, negara Brunei Darussalam. Jadi, Assalamualaikum Tuan Hadi. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Sehat. Alhamdulillah. Jadi untuk itu kita teruskan sahaja dengan penjelasan daripada Tuan Hadi sendiri mengenai plan-plan insurans yang ada di negara kita. Silakan Tuan. Baiklah, nama saya Abdul Hadi Zulhikman daripada bahagian kewangan. Sekarang saya ingin berbincang tentang kegunaan insurans. Adakah ianya sesuai untuk dijadikan sebagai perlindungan ataupun simpanan? Jadi, secara ringkasnya, insurans ini ialah penjamin keselamatan dan juga perlindungan apabila berlakunya satu kemalangan. Ianya juga boleh dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan wang untuk kegunaan kita di masa hadapan nanti. Betul. Dengan adanya insurans, ianya boleh mengurangkan tekanan dan juga beban kita apabila kita ada di dalam satu kesulitan. Betul. Jadi terutamanya insurans ini amatlah berguna kepada mereka yang terdedah kepada risiko yang amat tinggi, terutamanya di dalam kerjaya seperti askar, tentera, bomba dan penyelam. Wah, fakta yang sangat menarik. Di samping itu, bolehkah Tuan Hadi tolong huraikan jenis-jenis insurans yang ada di negara kita ni? Boleh. Jadi, di Brunei Darussalam mempunyai pelbagai jenis insurans yang telah disediakan untuk kegunaan semua orang, termasuklah insurans kesihatan yang boleh digunakan apabila auda jatuh sakit, insurans kenderaan jika ada masalah di jalan raya, insurans perjalanan yang amatlah penting apabila bis kita, terutamanya penuntut Universiti Brunei Darussalam, di mana mereka akan melangsungkan program Discovery Year di luar negeri. Ya, betul. Jadi, insurans ini juga mempunyai pelbagai jenis skim-skim, package dan plan yang telah diwujudkan. Ada juga plan yang telah disediakan di mana jika insurans itu tidak dituntut, maka insurans itu akan dibayar dividen secara beransur pada setiap bulan ataupun setiap tahun, dan jika insurans itu tidak dituntut, maka auda bolehlah mengambil insurans itu apabila ianya sudah cukup waktu kematangannya ataupun sudah cukup tempoh dengan jumlah yang lebih besar. Jadi di Brunei ada pelbagai jenis syarikat dan juga agensi yang menawarkan insurans seperti yang saya telah nyatakan, seperti AIA Brunei, Tabung Amanah Islam Brunei Darussalam dan juga Borneo Insurance yang memang ada di keempat-empat daerah. Jadi secara kesimpulannya, memang insurans ini banyak gunanya, boleh dijadikan sebagai perlindungan apabila berlakunya satu kemalangan ataupun simpanan wang untuk kegunaan kita di masa hadapan nanti. Betul. Wah, baiklah. Jika ada penonton yang berminat untuk mendapatkan plan insurans yang Tuan Hadi sebutkan tadi, di manakah mereka boleh mendapatkan insurans tersebut? Boleh Tuan Hadi beri penjelasan? Boleh. Jadi insurans ini boleh didapati di empat-empat daerah, termasuklah daerah Brunei Muara, di mana kawasan seperti Gadong, Kulab, Serusok dan juga Batu Satu ada
membuatkan satu cawangan untuk di sekitar mendapatkan insurans tersebut. Mereka juga ada laman sesawang dan juga media sosial di mana mereka ada memaparkan informasi yang lebih lengkap jika Auda memerlukannya. Baiklah. Alhamdulillah ya Auda, itulah tadi penjelasan daripada Tuan Hadi yang merupakan seorang pegawai kewangan yang telah pun membincangkan mengenai plan-plan insurans yang ada di negara kita, negara Brunei Darussalam, yang telah pun memberikan info yang begitu padat ya Nabila. Iya, betul. Pengetahuan untuk kita bersama dan juga penonton-penonton kita di luar sana. Jadi diucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Hadi Terima kita. kasih Tuan. Jadi ya Auda, untuk itu kita teruskan rancangan kita pada pagi ini dengan sedikit sorotan inspirasi, di mana kali ini rakan tugas kita iaitu Laila telah pun menemu bual bersama seorang belia yang boleh menjadi inspirasi kepada kita semua, iaitu Yang Berhormat Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Ashari. Untuk itu, mari kita saksikan bersama VT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Laila merupakan penyampai Auda bagi segmen sorotan pada minggu ini. Dan pada segmen kali ini, saya telah pun menemui dan menemu bual seorang belia yang berwawasan dan yang berkerjaya tinggi yang menjadi inspirasi kepada para belia di negara kita, negara Brunei Darussalam. Belia yang saya maksudkan adalah Yang Berhormat Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Ashari. Beliau merupakan salah seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang termuda dilantik di negara kita, negara Brunei Darussalam. Apa yang membuatkan YB Khairun Nisa ini menjadi inspirasi kepada para belia di negara kita adalah kerana kejayaan dan penghargaan yang beliau telah pun menerima semenjak beliau mula terlibat di dalam dunia sukarelawan. YB Khairun Nisa pernah menerima beberapa anugerah, termasuklah anugerah Khidmat Belia ASEAN Youth Award, The Queen's Young Leaders Award dan juga Pingat Indah Kerja Baik. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyaksikan sedikit sudutan video di mana saya telah menemu bual secara eksklusif YB Khairun Nisa pada minggu yang lalu. Soalan pertama saya, bolehkah YB memperkenalkan diri YB secara ringkas? Okey, nama saya Khairun Nisa. Saya pengasas bersama Green Brunei dan saya juga seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Soalan kedua saya, bolehkah YB kongsikan bagaimana jalan cerita dan juga kejayaan YB selama ini yang membantu YB menjadi seorang yang berwawasan dan berkerjaya tinggi? Okey, selepas saya tamat pengajian di UBD, saya giat aktif mengikuti program-program belia, terutama sekali melalui Majlis Belia Brunei. Dari sana ianya membuka minda saya lah, dari segi meneroka peluang-peluang aktif menjadi seorang belia bukan sahaja di dalam universiti tetapi satu negara. Jadi dari sanalah banyak terlibat dengan persatuan-persatuan lain dan sebagainya. Sebelum itu masa di UBD kan macam selalu aktif volunteer events-events kan. Ada juga rasa akan membuat aktiviti sendiri itulah. Jadi started to organize my own event melalui MBB. Dari sanalah saya sudah start macam merasa okay, kalau pengalaman membuat di sekolah macam mana, bila sudah di luar lain pengalamannya. Tapi itulah semakin mencabar itu semakin kuat niatkan mencuba lagi untuk membantulah masyarakat. My first environmental project is I was one of the committee members untuk Green Brunei. Green Exchange. Jadi dari projek Green Exchange itu membantu untuk mengurangkan masalah sampah di kampung air melalui program Kitar Semula, di mana orang ramai mengitar semula barang-barang buangan untuk ditukar menjadi beras. Tapi selepas itu macam bila sudah merasa untuk membuat aktiviti sendiri, terasa tiada niat atau akan membuat organisation sendiri. So bila sudah merasa macam okay, ini rasanya membuat kerja di luar, I thought to myself, mengapa tidak ada environmental organisation untuk belia? Macam masa tu belum lagi banyak persatuan belia yang menekankan alam sekitar. Jadi I started my own organisation lah. Dari sanalah again macam makin kuat terlibat atau makin tak kuat je niatkan macam membesarkan lagi aktiviti-aktiviti, program-program dan melibatkan lebih ramai orang. And then ada tiap kena bagi rezeki lah peluang untuk membuat program di luar negeri. And then my first
my first outreach di luar was in Cambodia, where we fundraise money di Brunei, bekerjasama dengan pelajar-pelajar dari Jurong International School, dari UBD. Kami raise money untuk membali solar lights. Solar lights ini kami antar ke kami sendiri yang belayar ke Cambodia, kami sendiri yang mengagal arah masyarakat-masyarakat dan mendistribute solar lights arah masyarakat yang kampung-kampungan ni langsung ada elektrik. Diorang cuma bergantung kepada lampu kerosin saja. Jadi dengan menukar kepada lampu solar, ianya lebih selamat dan lebih murah lah daripada apa yang diorang pakai pada masa itu. Dari sana pun macam makin terbuka hati ni, okey, yang akan dibantu ni macam-macam cara macam-macam cara kita ni boleh menyumbang kepada masyarakat, macam-macam cara kita ni boleh menyumbang macam membawa nama baik Brunei itu untuk keluarlah juga. Dari sanalah terbuka lagi peluang untuk membuat kerja kesukarelawanan di Indonesia, di Philippines, di Vietnam. Jadi saya banyak meneroka program-program yang berunsur bukan saja belia dan alam sekitar, tapi juga entrepreneurship, special needs education dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan beberapa tahun selepas graduation itu, banyaklah terlibat dengan lain-lain kumpulan sukarelawan, macam my network jadi lebih meluas lah dari sana. Bukan saja di Brunei tapi di serantau atau Asia dan juga global lah. Alhamdulillah dengan banyak-banyak penglibatan di dalam dan di luar negara, diberi pengiktirafan daripada Kerajaan ke Bawah Duli juga, mendapat anugerah khidmat belia pada tahun 2014 I think. And then disangka juga the following year I got the Queen's Young Leaders Award yang dibagi sendiri oleh Her Majesty the Queen masa di Buckingham Palace. And then the following year lagi, dah tahulah macam mana rezeki itu macam ini dia sangka lah macam sambung-sambung tak boleh juga. The following year dapat terjual PIKB. Itu dari itulah kena present masa di istana je. So became I think I was told that I was the youngest person to receive PIKB dari segi itulah bidang kemasyarakatan. And then following year-nya lagi dapat jadi YB. So I think like itulah macam I sambung masters and then baru tahan dah latih jadi ahli majlis mesyuarat. So macam kan ditanya macam mana dan mengapa, anda pulang tahu sebenarnya. Tapi ni kira anggap sajalah macam lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita dapat lah. Soalan ketiga saya, YB merupakan salah seorang daripada ahli Majlis Mesyuarat Negara Brunei. Jadi apakah peranan YB sebagai seorang ahli majlis tersebut? Okey, sebagai ahli majlis mesyuarat, tugas utama saya ialah untuk menjadi macam middle person lah kiranya di antara government dan juga orang ramai lah, terutama sekali my bidang is belia, the sector that I'm looking at lah. Jadi what I do is biasanya macam belia-belia meluahkan orang punya macam kadang-kadang permasalahan ataupun cadangan-cadangan ataupun kadang-kadang macam bertanya lah pasal mereka kurang mengetahui lah tentang apa yang macam sudah di-introduce oleh government lah, for example. Jadi when we attend meetings dengan government, that's where I can ask these questions and then kena bagi input lah. Kadang-kadang a lot of things itu ida ketara. Macam program itu sudah berjalan sebenarnya, tapi macam kerana terlampau banyak program ini, tadi pun dah catch up kan apa saja yang perubahan baru ke, apa yang kena introduce yang baru. Jadi what I do is all this information I can provide back to the community semula. Jadi macam jadi two-way communication lah, macam menerima itu, tapi also try to kadang-kadang ada certain matters macam overlook juga. We can help to, let's say, clarify the questions, clarify the permasalahan. For example, macam it could be possible yang some belia ada facing issues with orang punya paperwork ka, for example. So macam boleh guide them how to merujuk macam mana kan settle these issues lah. So macam in a way I listen to the public, but I also macam engage with the government. I think di Brunei is very unique in a way that we don't exist to argue with the government. We don't exist to macam berdebate lah. Bukannya macam sistem kalau kita ni di Brunei bisa lagi macam lebih kepada bermuzakara, lebih kepada macam berganding bahu, lebih kepada menyelesaikan masalah bersama-sama lah. Jadi alhamdulillah lah macam because of my peranan as a
youth youth Dashco member. Jadi for me, I use a lot of online platforms. I am on social media a lot, macam so people can communicate with me via Facebook, via Twitter, via Instagram. And I think macam people lebih selesa kali ya. Kadang-kadang macam berjumpa depan-depan ni galat dia rasanya atau macam dia tahu apa dia cakapkan. Tapi once I started opening up channels online, banyak termasuk. Banyak tiap orang menyampaikan orang punya permasalahan lah. So at least I provide that kind of avenue for young people, boleh orang communicate melalui social media. Terakhir saya, apakah saranan dan nasihat YB untuk pelajar-pelajar atau remaja di luar sana yang ingin mencapai kejayaan seperti YB? Yang penting sekali niat pelang. Apa-apa ni, whatever kerja yang kita ni akan buat, sama ada yang kemasyarakatan kah, lawan sekitar kah, pendidikan kah, apa saja, fikirkan selalu reflect balik niat itulah. Because kadang-kadang kita ni mudah goyang lah kadang-kadang macam especially bila macam mana? Kadang-kadang bila masuk arah social media tu, kadang-kadang niat kita ni tu mudah goyang lah. Jadi selalulah musahabah diri, selalu mereflect diri. Apakah niat kita ni membuat kerja-kerja kemasyarakatan ni? Kalau sekadar untuk menjadi terkenal mungkin patut di-reflect baliklah niat itu. Tapi kalau niat itu memang ikhlas untuk membantu, insyaAllah akan dipermudahkanlah perjalanannya. Seperti kata YB Karunisa, untuk saranan kepada para belia di luar sana, pasanglah niat yang betul ketika hendak melakukan sesuatu perkara agar sesuatu perkara itu diberkati. Maka dengan itu, sekian dulu daripada saya, Laila, penyampai Auda pada segmen sorotan pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah itulah tadi serba sedikit sorotan inspirasi kita pada hari ini, wawancara antara rakan setugas kita Laila dengan yang berhormat Dayang Khairun-Nisa binti Awang Haji Asyari, yang mana dapat kita ambil ya Nabila untuk menjadi dorongan ketani, apatah lagi belia-belia di luar sana supaya akan terus giat aktif dalam apa jua yang dibuat dan menjadi seorang yang berguna insya-Allah di dunia dan di akhirat. Iya, betul tu Bashir. Baiklah, dengan itu langsung saja kita teruskan segmen seterusnya yang akan membincangkan mengenai dengan kesihatan. Kita jemput Dr. Sabrina, iaitu doktor pakar ginekologi dari Kementerian Kesihatan yang akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan penyakit PCOS. Assalamualaikum doktor, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik saja. Nabila, apa kabar? Alhamdulillah. Baiklah, bolehkah doktor memberi penerangan terlebih dahulu mengenai dengan diri doktor dan seterusnya perbincangan mengenai penyakit PCOS ini? Baiklah, Assalamualaikum, saya Dr. Sabrina, iaitu doktor pakar ginekologi dari Kementerian Kesihatan. Jadi, terus saja kepada topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai PCOS, yang mana penyakit ini tidak banyak diketahui oleh ramai wanita di luar sana. Jadi, apakah dia PCOS itu? PCOS iaitu Polycystic Syndrome Ovary adalah penyakit endokrin yang menjejaskan wanita dari segi kitaran head, keupayaan untuk melahirkan anak, jantung, salur darah dan juga penampilan wanita. Masalah utama dengan PCOS adalah ketidakseimbangan hormon. Ia adalah gangguan endokrin yang paling biasa di kalangan wanita di antara umur 18 dan 44 tahun. Antara 2.2 dan 26.7% wanita di kalangan umur ini mempunyai PCOS. Ramai wanita di luar sana tidak mengetahui apa itu PCOS. Dalam satu kajian, sehingga 70% wanita dengan PCOS tidak didiagnosis. Dianggarkan 1 dari 10 wanita mempunyai penyakit ini. Oh, macam itu doktor. Jadi bolehkah doktor jelaskan apakah penyebab-penyebab dan kesan dari penyakit PCOS ini doktor? Ya, boleh. Penyebab PCOS sehingga kini tidak diketahui. Kebanyakan pakar berpendapat bahawa beberapa faktor termasuk genetik, iaitu kajian keturunan dan variasi ciri-ciri yang diwarisi mungkin menjadi sebahagian daripada sebab PCOS. Terdapat beberapa tanda dan kesan yang dikaitkan dengan mempunyai PCOS. Mungkin kebanyakannya kelihatan daripada penampilan luar. Seorang wanita dengan PCOS mungkin akan mengalami kemandulan, amenorrhea, hirsutism dan sis pada ovary. Wah, sangat banyak ilmu baru. Ya Bashir? Ya, betul tu. Lalu doktor, bagaimana pula langkah-langkah untuk mencegah dan rawatan penyakit PCOS ini?
Malangnya, PCOS tidak dapat dicegah. Terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan beberapa faktor risiko diabetes dan kanser lain. Pakar mengesyorkan agar wanita makan makanan dengan betul, bersenam, tidak merokok. Ada masa apabila bergantung kepada keturunan kes ini, doktor anda mungkin menetapkan kawalan kelahiran iaitu birth control untuk membantu dengan hormon. Berjumpa dengan pakar dermatologi dan juga ahli endokrinologi untuk mendapat gambaran besar daripada semua pakar perubatan yang terlibat. Secara keseluruhannya, tidak ada rawatan tunggal yang boleh memberi manfaat kepada semua wanita. Setiap rawatan disesuaikan dengan keperluan individu. Wah, betul tu doktor. Semoga apa yang doktor kongsikan akan sedikit sebanyak menambah ilmu pengetahuan semua penonton kita di luar sana. Ya, betul, insyaAllah. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa datang ke acara kami walaupun dalam kesibukan yang sangat padat. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada doktor jemputan kita, Dr. Sabrina. Baiklah, sekarang kita sudah berada di hujung pangkal program kita di pagi ini. Sekarang kita akan memasuki segmen kita yang terakhir iaitu segmen Glam yang ditunggu-tunggu mungkin oleh penonton kita di luar sana. Setiap minggu di rancangan ini, kita akan mengambil beberapa soalan daripada penonton-penonton kita di luar sana yang boleh dibincangkan dengan tetamu jemputan kita. Dan pada minggu ini pula, kita ada satu soalan yang begitu mengujakan daripada penonton kita, Nabila, iaitu mengenai bolehkah YouTuber Brunei ini meraih 1 juta tontonan? Bolehkah? Di zaman moden sekarang ini, memang bukan hal baru lagi bagi kita, Nabila, mendengar perkataan-perkataan seperti YouTuber, Insta famous dan seterusnya. Tapi adakah YouTuber Brunei boleh meraih 1 juta tontonan? Untuk lebih lanjut, mungkin kita terus jemput sahaja tetamu kita yang terakhir iaitu Encik Azlan bin Muhammad Yaakob yang juga merupakan YouTuber yang berasal dari negara kita sendiri, negara Brunei Darussalam. Iya, betul. Assalamualaikum Encik Azlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Encik Azlan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, dengan itu kita teruskan sahaja mungkin dengan perbincangan daripada Encik Azlan sendiri mengenai bolehkah YouTuber Brunei meraih 1 juta tontonan. Silakan Encik. Terima kasih Bashrin dan Nabila. Sebelum saya menjawab soalan yang telah diajukan sebentar tadi, lebih dulu saya ingin mengucapkan kepada pihak Simpur Pagi kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Sama-sama. Merujuk kepada soalan yang telah diajukan kepada saya, iaitu bolehkah YouTuber Brunei ini meraih 1 juta tontonan? Sebelum itu saya ingin berkongsi sedikit pengenalan mengenai dengan YouTuber. Kita sedia maklum bahawa dalam era yang serba canggih ini terdapat pelbagai alternatif ataupun pelbagai cara untuk menjana pendapatan selain daripada bekerja. Iya, betul. Seperti yang kita ketahui, menerusi internet juga kita boleh menjana pendapatan, sebagai contoh menjadi seorang YouTuber. Memang seperti yang dinyatakan tadi, perkataan ataupun istilah YouTuber, Insta famous itu tidak asing bagi kita pada zaman ini. Dan di luar negara seperti negara jiran kita iaitu Malaysia dan Indonesia, ramai di antara mereka yang sudah menceburi dalam bidang ini. Tidak ketinggalan juga di negara kita ini ada di antara kita yang berjinak-jinak untuk menjadi seorang YouTuber. Tidak kiralah mereka melakukannya hanya sebagai hobi ataupun memang benar-benar mereka minat dalam bidang ini. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, menjadi seorang YouTuber itu boleh menjana pendapatan. Mungkin di negara kita ini, Bashrin dan Nabila, tidak ada yang menjana pendapatan tetap sebagai seorang YouTuber. Namun di Amerika Syarikat contohnya, orang ramai berebut-rebut ataupun berlumba-lumba menjadikan YouTuber ini sebagai pekerjaan tetap kerana boleh menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat lumayan. Betul. Di sini saya ingin berkongsi satu fakta mengenai dengan seorang YouTuber berasal dari Amerika Syarikat iaitu PewDiePie pada tahun 2017 menjana pendapatan sebanyak RM64.2 juta setahun dan lebih kurang dalam mata wang kita adalah 21.4 juta. Dan itu sangat banyak jumlahnya. Dan bagaimana seorang YouTuber boleh menjana pendapatan yang sangat lumayan ini? Dan salah satu caranya ialah apabila penonton klik pada
iklan yang dipaparkan ketika melihat video yang kita muat naik itu akan secara tidak langsung menghasilkan pendapatan untuk kita sendiri. Begitu. Wah, itu fakta yang sangat menarik, betul kan Nabila? Betul. Jadi bagi pendapat Encik Azlan sendiri pula, bolehkah YouTuber Brunei meraih 1 juta tontonan? Macam mustahil tapi siapa tahu kan? Ya betul, siapa tahu. Ya betul tu Ashran. Kalau dilihat secara logik ya penduduk negara kita ini yang tidak mencapai 0.5 juta, mungkin kita lihat ia agak mustahil. Tetapi siapa tahu rezeki masing-masing kan. Betul. Kerana kita perlu ingat bahawa internet itu tidak ada batasnya. Boleh sahaja video yang kita muat naik itu dikongsi sehingga keluar negara dan betul, secara tersebar. tidak langsung dapat meraih tontonan yang banyak. Dan walau bagaimanapun ia takluk kepada jenis video yang kita hasilkan tersebut. Jika jenis ataupun isi kandungan video yang kita hasilkan itu kurang menarik, sudah pasti jumlah tontonan pun akan turut terjejas. Tetapi alhamdulillah di negara kita ada di antara anak Brunei kita yang meraih 1 juta tontonan, iaitu Ibrahim Kamid dengan Ya betul. 2.9 juta tontonan. Wow. Ini menunjukkan bahawa negara Brunei itu dapat bersaing dengan negara lain walaupun Brunei ini hanya sebuah negara yang kecil sahaja. Ya, betul tu Encik Azlan. Kan Nabila? Ya betul. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, siapa tahu memang rezeki kita di luar sana untuk menjadi seorang YouTuber. Okey Nabila, bagaimana? Ada rasa menjadi YouTuber sudah? Mengadalah Bashrin. Bashrin, mau coba jadi YouTuber? Mungkin insyaAllah satu hari nanti. Siapa tahu rezeki. Ya, insyaAllah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Azlan yang sanggup melapangkan masa untuk hadir dan menyuarakan pendapat dalam bab ini. Semoga boleh memberi manfaat dan menjadi dorongan untuk siapa sahaja yang berminat untuk menjadi seorang YouTuber. Ya, sama-sama. Baiklah Bashrin, kita tutup angan-angan ingin menjadi YouTuber tadi itu ya. Okey. Tidak terasa sudah hampir 30 minit kami menemankan Auda dalam rancangan Simpur Pagi kita pada pagi ini. Ya. Sangat banyak ilmu baru dan bermanfaat. Betul tu Nabila. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu undangan kita pada pagi ini dan juga semua penonton-penonton kita ya Nabila Ya, yang betul. sudi setia bersama kita dari awal hinggalah ujung rancangan ini. Sampai jumpa lagi di minggu seterusnya di Simpur Pagi bersama saya Bashrin Bahrin Dan saya Nabila Abdullah. insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.